Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini dapat kita bersua dalam Yusim TV. Mudah-mudahan saya dan anda semua akan dalam keadaan sihat sejahtera dan bersama dengan payungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah dalam waktu ini kita nak dengar beberapa hadis, beberapa ayat Al-Quran. Mudah-mudahan saya dan anda mendapat manfaat daripada perkongsian yang ringkas ini. Kerana tentulah agama kita ni agama yang saling nasihat menasihati antara satu sama lain. Ad-dinun nasihah, agama kita ni adalah agama nasihat menasihati. Jadi dalam ruang ini, jom saya nak mulakan, nak berkongsi dengan anda sekalian dengan sebuah cerita. Nak dengar cerita? Semua orang suka dengar cerita kan? Baik, ada satu cerita tentang seorang lelaki. Dia pergi ke sebuah perkampungan orang asli di satu tempat. Balik daripada perkampungan tersebut, dia tengok ada seorang sedang menjual durian. Jadi dia pun pergilah tengok, macam sedap durian ni, nak belilah. Jadi dia pun pergi dekat pakcik tu tadi. Dia tanya, "Cik, durian ni berapa sebiji? Berapa selonggoknya? Kalau sebiji berapa?" Maka pakcik pun tadi jawab, "Oh, ni sebiji, sepopeh sebiji." Dia pun menung, apa pula perkataan sepopeh ni? Nak tanya malu, nanti nampak macam tak berapa pandai pula. Dia pun menung fikir, berapa ni? Nak tanya malu. Dia pun buat-buat tahu je lah. Dia kata, "Cik, mahal lah, boleh minta kurang sikit tak?" Pakcik tu pun kata, "Nak kurang berapa?" "Kalau 80." Dia pun kata, "Apa benda pula 80 ni?" Pakcik ni kata. Pakcik pun tanya, "80 tu berapa?" Pakcik jawab dulu, "Sepopeh tu berapa?" Rupanya dua-dua tak faham. Nak tanya malu. Jadi sebab itu dalam kita ni, kita mesti ada, kalau orang Melayu sebut, dia kata malu bertanya sesat jalan. Jadi kalau malu bertanya, tak dapat ilmu. Macam kita seorang pelajar, maka dalam kelas kalau tak faham, dengar perkataan yang pelik-pelik, sepopeh ke lahalu ke apa benda perkataan, sama ada dalam bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris ataupun bahasa apa pun yang tak faham, kita kena tanya. Sebab kalau kita tak tanya, kita tak tahu. Bimbang-bimbang, kita buat faham sendiri-sendiri. Akhirnya boleh sesat dalam ilmu tersebut. Yang paling bahaya kalau ia sesat dalam perkara akidah, perkara syariat, boleh membawa kepada kekufuran. Sebab itu dalam agama kita ajar tentang malu. Malu ni ada baik dia, bukan sekadar tentang sesat jalan, tapi banyak perkara kalau kita malu ada kebaikannya. Sebagaimana dalam satu hadis an Imran bin Hafsin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Muttafaqun alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa malu ini akan menghasilkan banyak kebaikan. Malu ini akan membawa kepada kebaikan. Sebab itu agama ajar kita satu sifat-sifat malu. Kalau kita nak ambil contoh orang Jepun ni dia memang malu yang teramat tinggi. Pernah waktu saya berkursus di Jepun dahulu, saya lihat orang-orang Jepun ni dia malu kalau tak dapat menyelesaikan satu perkara yang ditugaskan kepada dia. Dia malu kalau dia balik awal, kalau tak siap kerja. Dia malu kalau tak dapat siapkan kerja itu dengan tidak sempurna. Kalau mereka berperang, malu kalau mereka kalah peperangan. Sebab itu mereka ini banyak yang membunuh diri sendiri kerana mereka malu gagal dalam sesuatu pekerjaan, tugasan yang diberikan. Sampai tahap tu mereka malu. Sebab itu rumah-rumah orang Jepun dia banyak mereka ni tak suka buka tingkap. Mereka selalu tutup tingkap. Sebab apa? Malu kalau orang luar tengok orang yang berada dalam rumah. Tu sifat orang Jepun, suka mereka ini malu. Begitu juga dalam agama Islam, dia ajar kita malu. Kerana apabila kita malu, maka kita ini tidak akan buat perkara yang mengaibkan. Saya ingat orang dulu-dulu, orang Melayu kita ni tinggi sifat malu dia.
Seorang anak dara dia malu keluar rumah kalau tak tutup aurat. Kalau dia nak keluar saja untuk pergi sidai pakaian sebagainya, dia akan cari selendang sebagai yang tutup. Kalau dia melintas saja orang yang bukan muhrim, dia cepat-cepat tutup dia punya selendang, tutup supaya tidak terlihat auratnya. Begitu juga orang datang ke rumah. Bila orang datang ke rumah, dia cepat-cepat masuk ke dalam bilik kerana malu. Sebab itulah malu ini dia akan membawa banyak kebaikan. Tapi sekarang ini ramai daripada kita yang sudah hilang sifat malu. Rasa tak malu dah. Tak malu kalau dituduh kita ini penipu. Tak malu kalau kita ini tak buat kerja di pejabat, orang lain buat, kita tak buat, kita rasa biasa je. Rasa tak malu. Kita tak malu rasa kalau kita ni gagal dalam peperiksaan. Kita tak malu kalau dituduh rasuah. Kita tak malu kalau kita ni dituduh tidak jujur. Sifat malu itu sudah tercabut daripada orang-orang kita. Sebab itu kita diajar satu sifat malu. Maka apabila kita malu, maka kita akan melindung aib kita, maka kita akan buat banyak kebaikan. Ada satu pokok dalam kawasan rumah kita ataupun dalam negara kita ni, ada satu pokok yang kalau kita sentuh salah satu daunnya, tertutup semua daunnya. Pokok apa tu? Ramai boleh jawab. Namanya pokok semalu. Saya pun tak pastilah pokok ni ada ke tempat lain. Kalau ada dekat negara orang putih, apa nama dia tu kan? Baik, pokok semalu. Sebab itu ada satu pepatah orang Melayu, dia kata sehina semalu. Semalu sehina. Maknanya kalau sama-sama malu, sama-sama hina. Sama-sama hina, sama-sama malu. Sebab itu kalau disentuh salah satu daunnya, yang lain semua tertutup. Kerana sekali seorang malu, yang lain pun terasa malu. Itu orang Melayu. Sebab itu orang kampung dulu, kalau seorang anak kampung masuk universiti, satu kampung meraihkan kejayaan. Sebab apa? Sama-sama rasa berjaya. Kalau seorang anak kampung ini jadi jadi businessman, jadi ustaz, jadi perdana menteri, jadi menteri, jadi orang ternama, satu kampung rasa bangga. Itu anak kampung kami ni, semua pakat-pakat claim. Tapi kalau seorang melakukan kejahitan, semua rasa malu. Terus apa tu? Malu kita, tak mengaku kita ni sekampung dengan dia. Sebab apa? Rasa malu. Tapi sekarang sudah tidak ada perasaan itu. Kerana apa? Kerana kita sudah tak rasa malu kepada keaiban diri kita, tak rasa malu kepada dosa yang kita buat, tak rasa malu kalau ada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita melakukan kesalahan, kita biar saja. Kerana apa? Tu salah dia, biar kat dia lah. Aku dengan aku. Maka itulah yang kita perlu ubah hari ini. Mudah-mudahan kita ada terdidik satu sifat yang sudah tertanggal daripada umat Islam, iaitu sifat malu. Apabila malu ada pada diri kita, maka kita akan menjaga syariat kita. Kerana kita tak mahu orang tahu tentang keaiban kita, kita tak mahu orang tahu tentang dosa kita kerana sifat malu tadi. Maka mudah-mudahan kita dapat belajar sesuatu daripada satu hadis muttafaqun alaih tentang sifat malu. Mudah-mudahan kita akan mendapat kebaikan daripada sifat ini dan kita akan terjaga daripada melakukan kejahatan dan juga keaiban. InsyaAllah kita jumpa lagi pada lain waktu dan ketika. Mohon maaf pada kekurangan penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.